Jadi untuk kita membuat sarung jar ini, kita akan mulakan dengan bahagian bawahnya dulu, yakni di kawasan diameter yang bulat ini. Dan seterusnya kita akan bermula daripada bawah naik ke atas. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita mula mengait. Sebelum mula mengait, biasanya saya akan lebihkan benang supaya nanti senang kalau kita nak mengait, supaya dia tak susah kita nak tarik nanti. Jadi mula-mula kita akan mulakan dengan membuat magic ring. Jadi cara nak buat magic ring ialah ni cara yang paling senang pada saya lah. Kita buat X pada dua jari kita dan kemudian gunakan teknik silang pangkah menggunakan kita punya jarum kait. Okey, kalau siapa-siapa yang rasa terlepas tu nanti saya akan buat lagi sekali. Okey, sekarang perhatikan betul-betul. Pastikan benang hujung tu menghadap kita. Buat X. Kemudian terbalikkan. Dan ambil ambil jarum kait. Tarik ke bawah benang yang belah kiri tu. Pusingkan. Buat X lagi sekali. Okey, dah cukup. Kebaikan guna magic ring ni, tujuan dia ialah supaya nanti kita boleh laras gelung yang kita dah buat tu. Ini cara saya pegang benang supaya tak terlepas. Okay, ni ialah gelungnya. Nanti kita akan buat 1, 2 chain untuk sebagai apa orang kata ni, pemula lah kepada kita punya tapak. Seterusnya kita akan buat 1 double crochet. Okay, ni double crochet yang tadi saya kata tu. Jadi sekarang saya dah ada 2 double crochet lah. Tadi 3 chain yang pertama tu mewakili double crochet yang pertama. Kita perlu buat 12 sebenarnya, 12 double crochet dalam magic ring, dalam gelung ni. So sekarang saya tengah buat yang ketiga. Jadi 3 magic ring. Okay, ni dikira sebagai round yang pertama lah, baris yang pertama di bawah dasar. Okay, ini ialah yang keempat, double crochet yang keempat. Seterusnya double crochet yang kelima. Okay, kalau anda tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya double crochet yang ke-6. Double crochet yang ke-7. Yang ke-8. Kalau rasa macam hujung tu dah sampai hujung sangat, boleh tarik sikit. Jadi sekarang kita berada di single crochet, double crochet yang ke-9. Seterusnya double crochet yang ke-10. Double crochet yang ke-11. Dan satu lagi yang terakhir, double crochet yang ke-12. Maka dengan ini lengkaplah round 1 untuk tapak kita. Kira balik, pastikan ada 12 double crochet, termasuk 3 chain yang pertama tadi tu. Okay, kemudian tarik benang yang pendek. Nampak? Dah jadi bulat kan? Jadi sebab itulah nama dia magic ring. Kita boleh adjust dia. Okay, jadikan dalam bentuk bulatan. Itu ialah double crochet yang pertama. Kita sekarang untuk masuk ke baris kedua, kita akan mulakan dengan membuat slip stitch pada double crochet yang pertama tadi tu. Yang mula-mula sekali kita buat. Okey, nampak dah cukup dah dia punya slip stitch.
Kalau anda rasa tengah-tengah tu masih lagi ada lubang bulatan, boleh tarik lagi benang yang pendek untuk adjust. Okey, baiklah, untuk mula round yang kedua, kita perlu buat 3 chain. 1, 2 dan yang ketiga sekarang ni. Dan sekarang kita akan buat increase pada setiap stitch yang ada. Jadi kita ada 12 stitch kan, kita akan buat 12 kali increase. Okey, so untuk stitch yang pertama, 3 chain tadi tu dah mewakili 1 double crochet. Jadi double crochet yang kedua tu mewakili increase yang pertama. Okey, sekarang dah ada 2 increase. Sekarang saya berada di increase yang ketiga. Increase maksudnya 2 double crochet dalam stitch yang sama. Tujuan dia ialah untuk kita kembangkan dasar, untuk kembangkan tapak dasar pula. Sorry, salah sebut. Okey, teruskan mengait increase pada setiap stitch yang ada. Ingat, stitch increase maksud dia ialah 2 double crochet pada stitch yang sama. Kalau anda rasa macam terlepas macam saya ni, dia punya urat terlepas, make sure anda kena tarik sikit dan kemudian masukkan semula. Sebab nanti kalau tidak, dia punya jahitan tu tak cantik. Okey, sikit lagi untuk kita sudahkan kita punya baris yang kedua untuk tapak kita. Okey, kadang-kadang benang kita akan tertarik dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kata tadi adalah lebih elok kalau anda tarik siap-siap benang kait anda tu panjang-panjang. Tak apa, kalau selebih sekali pun anda boleh masukkan balik dekat dalam dia punya ball tu. Jangan sampai nanti nak tarik tak ada. Sebab apa? Nanti dia punya kait tu tak kemas lah. Okey, pastikan anda kira Jangan sampai anda salah kira pula. Jadi sekarang anda akan ada 24 stitches, 24 jahitan untuk di round yang kedua ni. Round yang pertama tadi 12, sekarang 24. Kita darab 2 saja sebab tadi kita buat increase pada setiap stitch. Okey. Saya kira balik. Saya akan kira, make sure saya ada 24. Okey, saya kurang 2. Jadi saya perlu buat satu lagi increase. Okey, sekarang dah pun cukup. Dah ada 24 semua sekali. Jadi sekarang kita perlu tutup round yang kedua ni. Sama juga cara dia, gunakan slip stitch pada round yang pertama. Pada stitch yang pertama di round yang kedua. Macam tu. Okey, round yang pertama siap, round kedua siap. Okey, sekarang kita nak buat round yang ketiga untuk tapak. Jadi untuk mulakan dia, kita akan chain 3. 1, 2 dan 3. Dan seterusnya pada stitch yang sama dengan waktu kita chain tadi tu, kita akan buat 1 double crochet dan ini akan bersambung dengan chain 3 tadi untuk membentuk satu increase. Okey, so kita dapat satu increase. Next, pada stitch yang seterusnya kita kena buat 1 double crochet. Alright, so next kita buat 1 increase dan 1 double crochet. So sekarang kita kena buat 1 increase. Dan di sebelahnya kita kena buat 1 double crochet. Ingat tadi increase maksud dia 2 double crochet dalam stitch yang sama. Kita kena ulang 12 kali Tadi kita dah buat 2 kali. Ini yang kali ketiga. 1
Saya buat satu increase dulu, dan seterusnya satu double crochet. Sekarang kita buat increase, satu double crochet. Kalau takut lupa boleh kira. Tu ialah double crochet, increase dan double crochet. Okey, buat sampai hujung. Saya akan jumpa anda di seketika nanti. Alright, sekarang dah siap. Saya buat tadi round yang ketiga, dia dah sampai hujung. Okey, untuk tutup round yang ketiga ni, macam biasa kita akan buat slip stitch pada stitch yang pertama di round yang ketiga tadi. Dan sekarang kita akan mula untuk buat dinding dia. Saya akan panggil ni sebagai round 1 juga, tapi untuk dinding bukannya untuk tapak. Untuk mulakan buat dinding pada round yang pertama ni, kita akan crochet pada back loop sahaja. Tu masuk back loop. So ada dua, nampak tak macam V tu? Anda ambil yang belah belakang. Tu kita panggil sebagai back loop. So kita akan crochet pada bahagian back loop sahaja untuk round yang satu, untuk buat dinding ni. So nak buat apa? Kita buat double crochet juga, dan jumlahnya 36. So sekarang kita dah ada dua. Anda crochet sampailah hujung tu. Make sure anda kira tau, jangan sampai tak kira. Sebab nanti kalau tak anda salah kira, dia jadi tak cantik lah dinding tu. Dia tak jadi rata, dia akan jadi bulat melengkung. So kita tak maulah macam tu. Alright, sekarang kalau anda tengok, anda perasan tak dia ada satu garisan. Dia akan membentuk satu garisan yang datang daripada front loop. So kita nak garisan tu lah sebagai menunjukkan perpisahan antara tapak dan juga dinding. Okay, teruskan buat double crochet pada back loop sahaja. So saya dah ada 4 sekarang. Ni yang kelima, 5 double crochet. Seterusnya 6 double crochet. Okey, sekali lagi saya tunjuk, nampak kan? Dia punya perbezaan tu, belah tapak dan belah dinding dia. Dia dah mula ada kalau kita panggil tu dia punya darjah tu 90 darjah. Itu yang kita maulah. Jadi dia cantik dan kemas. Okey, saya akan jumpa anda di hujung nanti untuk tunjukkan step yang seterusnya untuk buat baris yang kedua. Okey, sikit lagi sebelum yang akhir ni. So kita sudahkan 35 dan akhir sekali 36. Okey, itu kita cantumkan seperti biasa dekat kawasan yang pertama. Sekali. Okey. Alright, round 1 selesai. Okey, sekarang kita nak naikkan dia. Seperti biasa kita chain 3, 1 2 3. Dan lepas tu kita buat lagi satu. Okay, kita crochet daripada sini sampailah sini. Round yang kedua.
Okey, kita dah dapat 2 baris. So now kita nak buat satu lagi baris sebelum kita sambung dengan bobble stitch. So seperti biasa, buat satu slip stitch di rantai yang pertama. Kemudian buat 3 rantai ataupun 3 chain, and then start single crochet di jahitan yang sama. Buat satu single crochet atau satu tali air di semua jahitan yang ada sampailah hujung ni, hujung yang ni. Okey, bukan yang ni, yang ni, sebab yang ni ialah slip stitch daripada chain yang kedua ni, rantai yang kedua ni, baris yang kedua ni. Tapi kalau yang ni ialah rantai daripada part yang baris yang kedua, rantai yang terakhir. So kita nak habiskan di situ. So anda boleh pause video ini sebab saya akan terus skip ke bila saya dah sampai di sini. Okey? Okey, ini yang tadi saya maksudkan dengan ini bukannya rantai, tapi ini ialah slip stitch daripada baris yang kedua. Jadi jangan pula anda buat satu lagi dalam ni. Okey, salah. Ini yang terakhir. Nak tahu macam mana, make sure kira daripada chain 3 chain ataupun 3 rantai yang pertama ni kita kira sebagai chain yang pertama lah, ataupun single crochet yang pertama. Macam tu, single crochet. Saya sebut single crochet lah, senang. So ni single crochet yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan ini yang terakhir 36. So once dah sampai 36, makanya betul lah kiraan kita. Kalau salah, macam contohnya kita tambah satu lagi, nanti kiraan kita akan jadi 37, which is salah. So sekarang untuk kita tutup part yang ketiga ni atau baris yang ketiga ni, kita akan gunakan slip stitch. Kita slip stitch pada chain yang pertama macam ni, macam biasa, sama je step dengan yang sebelum ni, macam tu. Dan sekarang kita akan mulakan untuk buat bobble. Ni untuk mula buat bobble. Okey, sekejap, kalau tak nampak kita guna yang ni. Alright, so sekarang kita nak mula buat ni lah, bobble ni. So untuk buat bobble, mula-mula kita kena chain 3, 1, 2, 3, dan ini akan dikira sebagai single crochet yang pertama. Okey, kemudian kita perlu kait satu lagi single crochet di sini sebagai single crochet yang kedua. Sorry, double crochet yang kedua, saya salah sebut. Double crochet yang kedua, so 1, 2, dan yang ketiga ni, yang ketiga ni kita akan buat bobble stitch. Jadi kiraan dia 1 double crochet, 1 double crochet ataupun 2 double crochet, kemudian 1 bobble stitch. 1 double crochet, 1 double crochet, 1 bobble stitch, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 bobble stitch. Okey, dia macam tu pengulangan dia. Okey, kita try cara nak buat bobble stitch. Okey, lagi sekali saya tunjuk cara nak buat bobble stitch. Mula-mula kita guna step yang sama untuk buat double crochet. Macam ni, ada 3 benang. Kalau double crochet yang biasa, kita kait sekali lagi dan kita kait 2 kali kan, kita lepaskan. Okay, tapi kalau untuk bobble stitch tidak macam tu. Kita jangan kait yang untuk kali kedua, kita biar je. Kita biar je di step yang pertama tu, kaitan yang pertama. Kemudian kita buat lagi 4 kali. Maknanya dalam satu stitch ni ada 5 double crochet yang tidak siap, atau 5 double crochet yang tidak lengkap. Okey, so ni yang pertama. So ni yang kedua. Okey, 1, 2,
Ni yang ketiga. 1, 2, 3. Ni yang keempat. Semua dekat stitch yang sama. Dan yang terakhir, okey, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukuplah, lengkaplah tu. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita kait benang satu kali dan lepaskan ke semua gelung. So dapatlah satu bubble stitch. Mula-mula nampak flat. Nanti bila kita dah settle buat sampai sini, kita akan cocok-cocok dia ke dalam gunakan kita punya jari. Okay, sekarang kita dah buat satu bubble stitch. Step seterusnya apa dia? Ya, 2 double crochet. 1 double crochet dalam satu rantai. Jangan buat 2 double crochet dalam satu rantai. Salah. So ni satu, ni yang kedua. Ingat, jangan stitch yang sama atau jangan rantai yang sama. Jangan jahitan yang sama. So saya dah buat 2, 1, 2. Yang seterusnya apa dia? Ya, bubble stitch. Sekali lagi saya ajar. Kita kena buat 5 double crochet tak siap dalam jahitan yang sama. So ni double crochet tak siap yang pertama. Yang ni double crochet tak siap yang kedua. Yang ni double crochet tak siap yang ketiga. Kemudian double crochet tak siap yang keempat. Tak apalah saya sebut istilah double crochet tak siap. Dan yang terakhir, double crochet tak siap. So ada 5 semua sekali. Step seterusnya, kait benang, lepaskan ke semua gelung. Siap. So dah ada 1, 2. Okay, now kita sambung double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Buat 2 kali ulangan. Cucuk pakai jari macam tu. Cucuk. So nanti dia terkeluar lah, dia akan kembung. Dia akan kembung macam tu. Okey, nanti kita akan jumpa lagi bila sampai di kawasan yang terakhir ni. Okey, so sekarang dah sampai di baris yang terakhir, baris yang ketiga. Baris yang penghabisan untuk bubble stitch. Kita akan buat satu baris je untuk bubble stitch. So untuk yang rantai yang terakhir ni, jahitan yang terakhir ni, kita akan buat satu bubble stitch. Sebab apa? Tadi kat sini ada 2 double crochet. Dan dekat sini kalau korang ingat lagi, tadi kita dah buat 2 double crochet pada awalnya. Yang mana satu double crochet ni terdiri daripada 3 rantai atau 3 chain. Dan satu lagi ni ialah double crochet yang kita kait di stitch yang sama dengan dekat mana kita buat 3 chain ni tadi. So dekat tengah-tengah sini kita akan buat satu bubble stitch. Okay. So ini dah ada 1, 2. So ini ialah bubble stitch. Satu, 2, 3, 4, 5. Okay, so dah siap. Dan akhir sekali cantumkan dengan menggunakan slip stitch. Okay. So kejadian dia macam ni lah. Ni kejadian dia. Okay, lepas ni kita akan buat 2 double crochet pada setiap jahitan ini untuk 2 baris lagi. Okay, sekarang kita akan sambung buat double crochet pada setiap rantai, pada setiap jahitan ini untuk 2 baris lagi. So
Macam biasa, kait 3 chain atau 3 rantai, double crochet di jahitan yang sama dengan 3 rantai tadi. Kemudian buat double crochet sebanyak 36 kali keliling sampai habis ni. Saya akan jumpa anda lagi di hujung video bila kita dah sampai di jahitan yang ke-36. Okay, kita dah sampai hujung. Sekarang kita nak sambungkan sebelum kita mulakan dengan baris yang ke-6. Kita tutup baris yang ke-5 dengan slip stitch, chain 3 ataupun buat 3 rantai. Sekali lagi buat 36 double crochet sampai hujung keliling. Okey, kita dah pun habis mengait sampai round yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau nak try sekejap boleh. Kita akan gunakan bekas jar kaca perencah oden ni. Okey, masukkan je dan tengok dia cantik ke tidak. Macam cantik. Okey, so nampak kemas kan? Dia tegak je. Dia tegak. Kalau kita tengok dia tegak. Kalau macam tadi asalnya tengok macam lembik je. Macam lembik kan, macam melengkung macam tu. Tapi once you letakkan you punya jar ni masuk ke dalam, nanti dia akan cantik lah, terletak elok ikut bentuk jar ni. So yang ni pun sama, dia muat-muat je. Kalau boleh, kalau contohlah korang nak buat dia punya tapak ni kecil sikit daripada saiz jar korang ni, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan lebih daripada saiz jar ni. Contoh maksud lebih tu macam saya ada contoh macam ni kan. Yang ni dia besar tau. So kalau masukkan, nampak dia ada ruang macam tu. So dia tak cantik lah. Kalau kita tarik tu terkeluar. Kalau macam ni dia tak. Kalau tengok saiz beza dia, lain kan. Ni besar, yang ni kecil. Kalau kita masukkan, dia sedang elok je. Kalau kita tarik, dia ikut macam tu. So kita nak yang macam ni, kita tak mau macam ni. Okay, so macam ni janganlah elakkan. Elakkanlah buat macam ni. Yang ni pun sama, menggunakan teknik yang sama juga dengan yang ini. Tapi saiz dia besar sikit. Kalau yang ni saya buat 3 round, 1, 2, 3. Yang ni saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5 round. So ni 5 round, diameternya 5 round. So dia besar. Jadi kurangkanlah kalau boleh. Alright, so kita sambung. Kita sambung buat yang ni. So tadi kita di round yang ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi round yang ke-6 ni sekarang dari segi ketinggian dah cukup lah. Kita nak buat sampai 6 je. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita nak tutup round yang ke-6 ni dengan menggunakan slip stitch. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa, slip stitch. So saya tak jumpa lagi apa terma dia. Nantilah one day kalau saya terjumpa, saya buat tutorial, saya tak cakap slip stitch lah, saya cakap terma yang baru tu. So macam biasa, pada stitch yang pertama atau jahitan yang pertama ni, masukkan kita punya crochet hook, and then kita kait satu benang. Dan jangan macam tu, lepaskan, jangan. Kita nak, itu maksudnya kita buat single crochet. Kita tak mau single crochet, kita nak buat slip stitch. So kalau slip stitch, kita terus lepaskan kita punya benang dekat gelung yang sama. So nanti sama, dia punya ukuran tu sama. Kalau kita kira daripada ukuran yang sini sampai yang sini 36, kita nak sama. Kita tak mahu terjadi 37. Sebab nanti kalau tidak, dia dah jadi, dia tak tegak lah. Dia tak tegak macam ni, dia akan melebar sikit. Kita tak mahu macam tu. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat, kalau yang sebelumnya kita buat double crochet kan, so sekarang kita tak nak buat double crochet, kita nak buat slip stitch pada setiap stitch yang ada ni.
ataupun pada setiap jahitan yang ada ni. Stitch tu bahasa Melayu dia jahitan. Saya panggil jahitan lah. Kadang saya pakai stitch, kadang saya pakai jahitan. Terpulang lah. Tapi hopefully korang faham. Maksud stitch tu jahitan. Kalau saya kata jahitan, stitch. Kalau saya kata stitch, jahitan. Benda yang sama. Okay, so macam nak buat dia. Tadi kita dah buat satu slip stitch kat sini. Okay, kita sekarang nak crochet satu. Okay. Bukan crochet satu. Buat satu rantai, satu chain. Okay, macam tu. Satu chain. Alright, so now dekat stitch yang pertama, tu jahitan yang pertama, kita kena buat satu slip stitch. Satu slip stitch, satu slip stitch, satu slip stitch. So daripada chain yang pertama sampai chain yang ke-36, kita akan buat slip stitch. Nanti rupa dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk terus lah. Dia jadi macam tu. Nampak tak? Dia ada pattern sikit. Dia ada pattern sikit. Dia menghadap keluar tau, dia punya pattern tu. So, kita buat perbandingan dengan ni Okay, ni dengan ni, apa beza dia? Okay, macam tu lah. Okay, apa beza dia? Yang ni dia punya gelung habis kat atas ni je. Tapi kalau yang ni ada gelung belah atas, ada macam gelung sikit belah luar. Itu yang kita nak. Kita nak ada macam gelung belah luar ni. See? So kita kena buat apa? Slip stitch lah cara dia. Alright, so now kita buat. Saya tunjuk macam ni cara dia. So tadi kita dah buat satu chain. Sekarang kita nak buat slip stitch. Masukkan kita punya hook dekat stitch macam biasa. So kita dah yarn over. Maksud dia panggil yarn over. Bahasa Melayu dia tarik benang. So kemudian lepas kita dah tarik benang, kita lepaskan terus digelung. Macam tu. Kalau macam sometimes ada sedikit tau urat-urat benang terlepas ni, hati-hatilah. Kalau urat benang tu terlepas, saya sarankan korang buat lagi sekali. Lepaskan dan kait lagi sekali. Itu sebaiknya lah, supaya kemas cantik saja. Okay, so kita dah buat satu dah slip stitch. Terus kita nak buat lagi 35 lah. Okay, so saya try buat sama-sama dengan korang sikit. Lepas tu nanti saya lepaskan untuk korang buat sampai ujung. So ni yang kedua, slip stitch yang kedua. Okay, ni slip stitch yang ketiga. Okay, dah boleh nampak kan? Dah boleh nampak dah. 1, 2, 3. Dah boleh nampak. Okay, so now slip stitch yang keempat. Kita buat sampai 10. Slip stitch yang kelima, slip stitch yang keenam, slip stitch yang ketujuh, slip stitch yang ke-8, slip stitch yang ke-9, dan slip stitch yang ke-10. Okey. Nampak tak? Kemas kan? Itulah dia kelebihan kalau kita gunakan slip stitch di hujung jahitan kita. Di hujung jahitan kita ni, kalau kita biarkan dia macam ni kan. Tapi kalau kita tambahkan slip stitch, dia macam ada elemen, macam mana nak cakap, pattern tau. Pattern di hujung ni yang menunjukkan bahawa okay, ni penghujung. So dia dapat lebih kemas, lebih cantik. So ni satu tips lah. Okay, ni tips aging tips. EDGING, aging tips. So okay, so now saya nak habiskan crochet sampai ke 36 dekat sini nanti. Ni yang ke 36 nanti. Kalau korang takut nanti korang terlebih kira ke apa ke kan, sebab nanti korang dikelirukan oleh yang ni tau. Ini ialah slip stitch tadi yang kita buat tu, yang chain tu. Okay, so kalau korang takut korang terkeliru dengan benda ni, takut nanti korang tercrochet kat sini juga, saya sarankan korang kira. Korang kira daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kat sini 10 kan. Jadi korang tinggal buat lagi 26. Korang kira. Jangan percaya sangat dengan apa ni nama, stitch tepi ni. Jangan percaya sangat. Kira. Sebab bila kita kira, confirm betul lah. Okay, so boleh pause the video and then nanti tengok balik untuk yang step yang terakhir, step penghujung lah kiranya. Okay,
Okay, saya dah sampai hujung dah. Ni slip stitch yang ke-36. Dikeliling oleh round yang terakhir pada projek kita ni. So apa yang kita nak buat sekarang, kita nak tutup jahitan ni dengan cara apa tahu? Dengan cara kita nak buat satu lagi slip stitch di penghujung di pengawal daripada round tadi. Macam biasalah. So kita cari balik tadi. Ni dia. Tadi slip stitch yang pertama. Kita masukkan kita punya benang. Kita punya jarum kait dan kita tarik benang ataupun yarn over. Yarn over tu maksud tarik benang. Okay, lepaskan. Macam tu. Okay, kan dah siap. Dah siap dah ni. Okay, apa yang kita nak buat lepas tu, kita tinggalkan sikit benang. Saya biasa tinggalkan sejengkal. Sejengkal tu sedang elok lah. Dia tak pendek sangat, dia tak panjang sangat. Ni sejengkal. Dan kita nak sembunyikan benang pula lepas ni. Tarik keluar. Okay, dah siap lah. Dah siap. Tapi tak kemas kan. Apa benda kan, berburas-buras macam ni. Kita tak mau macam ni. Tak kemas. So apa kita nak buat, kita ambil kita punya jarum tapestry, jarum besar ni. Kita masukkan kita punya benang kat jarum besar ni. Pelan-pelan nanti kalau tak dia terburai. Macam ni dah terburai dah. Kalau terburai pintal-pintalkan dia macam ni. Lepas tu masukkan pelan-pelan. Okay, jadi tarik. Alright, so now nak sembunyikan dia macam mana. Ni pun satu tips juga daripada last slip stitch tadi. Ni nampak tak? So kita nak masukkan benang ni dekat bawah sini tau. Macam tu. Slip stitch yang ke hadapan tu, kita masukkan bawah dia. Okay. Nampak? So nampak macam natural je. Dia nampak natural je. Kan tak nampak tu? Tak nampak sangat. Dia nampak tapi dia tak nampak sangat. Okay, so dia nampak natural. Okay. So dia belah dalam pula. Apa kita nak buat? Kita masukkan saja dekat mana-mana stitch. Make sure bila kita masukkan kat mana-mana stitch tu, belah belakang dia tak nampak. Nampak? Ada nampak jarum, tak nampak kan? Tu yang penting. Janganlah korang macam ni pula. Macam tu. Macam tu. Tu nampak sangat tu dia punya jarumnya ni. Jarum nampak kan? Tak nak macam tu. So kita masukkan kita punya jarum ni di sela-sela stitch. Di sela-sela benang. Tu yang kita nak. Sela-sela benang. Kita tarik dulu. Sudah tak nampak dah. Tak nampak. Selamat. Lepas tu ke arah sini pula lah. So saya masukkan kat bawah sela benang ni lagi. Sebab saya nak masukkan dekat sini. Ni, korang perasan tak? Ni yang tanda-tanda V ni. Kita nak masukkan dekat situ nanti. Kita nak sorok benang ni dekat dalam ni. So macam ni cara dia. Masukkan je dekat sela-sela benang ni. Macam ni. Okay, masukkan lagi. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Saya biasa macam ni dah okey lah ni. Panjang segini dah okey dah ni. Tarik. Nampak kat luar, tak nampak kan? Tak nampak kan apa yang berlaku? Itu yang kita nak. Okey, dah. Nampak? Hilang guys. Ni kalau kita potong terus tak nampak dah. Tanggalkan benang, tanggalkan jarum, ambil gunting, potong. Dah. Tarik sikit. Dah siap. Dah siap. Siap dah kita punya baju untuk jar kaca kita ni. So sekarang kita nak try lah. Sebab kita dah siap, kita nak try. Dia akan ketat sikit, of course. So macam ni cara dia. Macam ni. Pelan-pelan. Jangan tarik kuat-kuat. Nanti dia londeh pula. Macam tu. Okey. Betul-betulkan sikit. Betul-betulkan sikit dia punya apa ni? Dia punya trim tu, dia punya mulut tu. Okey, sedang elok dah. Kemaskan dia. Bobble ni tarik-tarik keluar sikit supaya dia keluar, nampak. Biasalah bobble ni dia akan nanti lama-lama
dia termasuk ke dalam tau. Tu perkara biasa. So apa yang kita nak buat, kita tarikkan dia. Tu kan dia keluar balik kan, pointy balik. Comel. Ni saya malas nak kopek, tapi kalau korang rajin, korang kopek lah. Sebab sebelum ni pun saya kopek juga. Tu saya dah kopek. Yang ni saya belum kopek lagi. Okay, sudah ada 3. 1, 2, 3. Berbeza warna lah semuanya. Comel kan? Comel sekali. Okay, itu sahaja untuk tutorial kita cara-cara nak buat sarung jar kaca. Okay, jumpa lagi.